Tak cukup kita minta Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa adkhilna al jannata ma'al anbiya. Doa itu cukup indah tuan-tuan. Tetapi sekadar berdoa nak minta iman tuan-tuan, diperkuatkan iman, mustahil tuan-tuan. Maka kita yang lahir di akhir zaman ni tuan-tuan, Allah nak minta kita sedikit pengorbanan. Kalian dah dapat iman percuma. Iman yang ada pada diri kita ni dipanggil iman mawjud. Iman sedia ada dalam hati kita. Tetapi iman yang ada pada diri para sahabat, iman matlub. Iman yang telah dikehendaki oleh Allah, yang diiktiraf oleh Allah. Dan Allah Ta'ala tanya kepada kita dalam Quran, Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian menyangka kalian sudah layak masuk syurga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kalian belum pernah mengecap sedikit pun pengorbanan susah payah orang terdahulu sebelum kamu. Kita tak pernah rasa kelaparan yang dirasai oleh keluarga Nabi, oleh Siti Fatimah, oleh Hasan dan Husain, kelaparan Sayyidina Ali, kemiskinan para sahabat. Abu Hurairah kata kadang-kala dalam saf solat di belakang Nabi, 2 saf sahabat Nabi jatuh tumbang, pingsan kerana terlalu lapar. Tuan-tuan yang mulia, mereka dapat halawatul iman, kemanisan iman. Hari ini kita tanya kenapa kita tak dapat halawatul iman. Tak rasa manisnya iman tuan-tuan. Cuba tanya pada diri kita, ada tak rasa manisnya iman di hati kita? Orang yang manisnya iman ni tuan-tuan, Nabi kata ada tanda dia tuan-tuan. Masya Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 tanda siapa orang mendapat halawatul iman, kemanisan iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih disayangi, dicintai lebih daripada selain daripada kedua-duanya. Hari ini kita tengok, adakah cinta pada anak isteri dalam hati kita lebih? Cinta pada pekerjaan lebih atau cinta pada Allah dan Rasul? Buktinya tuan-tuan, bila azan dilaungkan, ke mana hala tuju kiblat hati kita tuan-tuan? Bersegera nak semayang ke atau bersegera masih lagi nak selesaikan kita punya cerita sinetron kita dalam TV tuan-tuan? Malu kita dengan Allah nak mengaku orang beriman. Ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Dan orang yang mendapat halawatul iman, dia tak menyayangi sesiapa pun dalam dunia ni melainkan sayang hanya kerana Allah. Benci pun kerana Allah, bagi pun kerana Allah, tak bagi pun kerana Allah, marah kerana Allah, suka pun kerana Allah. Yang ketiga bagi mu'alaf, an yakraha an ya'uda ilal kufri. Dia benci nak kembali kepada agama kufur, sebagaimana kama yakraha ahadukum ayyul qafinnar, sebagaimana benci seorang kamu untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi tuan-tuan yang mulia, hakikat sebenarnya kalimah dalam hati kita ni sangat-sangat hebat. Kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hati orang beriman ni sangat berkuasa. Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala letak kehebatan dalam kalimah ini. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la tazalu la ilaha illallah tanfa'u man qalaha wa taruddu anhumun niqmata wal azab. Sentiasalah kalimah la ilaha illallah di hati orang beriman ni akan memberikan manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kalimah ni boleh tolong kita, bagi syafaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan kalimah la ilaha illallah dalam hati kita ni boleh menolak bala dan azab yang nak turun kepada kita. Tetapi bila kita tengok akhir zaman ini tuan-tuan, bala datang, kita tak boleh tolak bala ni, bertawasul dengan kalimah dalam hati kita ni tak boleh tuan-tuan. Bahkan kita tengok bala demi bala datang. Bala datang bertambah-tambah. Bukan yang ada sedia ada tu hilang. Yang ada tu kekal lagi, lepas tu tambah pula bala baru tuan-tuan. Tambahan pula kita sedang berada di akhir zaman. Zaman yang sangat menakutkan tuan-tuan. Zaman yang sangat ngeri. Masya Allah, tadi Masya Allah, saya baca sepotong hadis, Masya Allah, Nabi SAW beritahu, satakunu fitanun tastanziful Arab. Akan berlaku satu fitnah yang akan menghabiskan seluruh orang Arab, merosakkan seluruh orang Arab. Allahu Akbar. Saya dengar tu terperanjat saya. Rupanya ada hadis. Nabi beritahu golongan yang awalnya dulu merupakan pelopor kepada usaha dakwah.
Golongan yang dulunya menyebarkan Islam ke seluruh alam, yang dulunya sanggup mengangkat pedang Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah, patah 10 bilah pedang dia patah, tuan-tuan, untuk sebarkan Islam. Tetapi di akhir zaman, golongan yang sama telah meninggalkan pengorbanan untuk agama hanya semata-mata kerana tertarik dengan, Masya Allah, tawaran-tawaran keduniaan, yang hakikat sebenarnya dunia ini telah hampir-hampir kiamat. Maka tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan orang Arab yang dulunya mereka ini dimuliakan oleh Allah kerana Nabi lahir di kalangan mereka, agama Islam bermula daripada sana. Di sana letaknya Kaabah, di sana letaknya Masjid Nabawi. Tetapi sebagaimana kata teman saya, tuan-tuan, Maulana Johari hafizahullah ta'ala, Allah Ta'ala akan sentiasa memuliakan orang Islam selama mana orang Islam meletakkan maksud hidup mereka di depan dan keperluan hidup mereka di belakang. Selagi mana orang Islam letakkan hadaf mereka, target mereka dalam perjuangan hidup mereka ni nak mengislamkan seluruh dunia. Selagi mana orang Islam hari ni fikir nak islamkan seluruh alam, nak penuhkan seluruh masjid, nak kembalikan seluruh umat Islam ke pangkuan agama ini, tuan-tuan, selagi itu Allah Ta'ala akan berikan pertolongan, kemuliaan demi kemuliaan pada orang Islam, dan tak akan ada satu kekuatan dalam dunia ni, kekuatan musuh, yang mampu menentang kekuatan umat Islam. Ketika mana umat Islam berada pada landasannya, tuan-tuan, Nabi beritahu dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dibantu oleh Allah dengan meletakkan rasa gerun dalam hati musuh Islam sebulan sebelum bertempur dengan tentera para sahabat. Tentera musuh dah rasa dia punya ketakutan dia, tuan-tuan. Ini selama mana orang Islam letakkan maksud hidup mereka dakwah ila Allah, nak mendakwahkan kalimah yang ada dalam hati kita ni. Kalimah dalam hati kita ni bukan eksklusif untuk orang Islam, tapi Allah Ta'ala perintahkan kalimah ini perlu disebarkan ke seluruh dunia. Kalau umat Islam tidak menyebarkan kalimah ni, tuan-tuan, apa jadi? Kalau kita ini nak simpan, dalam ayat Al-Quran, saya terkejut bila mana Tuan Guru saya, Maulana Abdul Kalim Siddiqui, dia kata, hari ni, apa dosa orang Islam yang menyebabkan Allah Ta'ala hina orang Islam begitu sekali pada hari ni? Apa dosa dia? Dia baca sepotong ayat. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya mereka-mereka yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinat, kebenaran yang kami, keterangan yang kami turunkan daripada di sisi kami. Di sisi Allah, Allah dah nyatakan keterangan, kebenaran, wal huda, hidayah, jalan-jalan hidayah semua Allah dah tunjuk. Allah dah beritahu melalui lidah Nabi, dan sahabat Nabi telah bertebaran di seluruh dunia. Ulama bersepakat Nabi Muhammad cuma sekali saja menunaikan haji, Hajjatul Wida. Dalam Hajjatul Wida itu ada 124,000 para sahabat Nabi. 10,000 saja yang balik meninggal dunia di kota Mekah dan Madinah. 114,000 sahabat Nabi ini bertebaran ke seluruh dunia untuk menyampaikan kebenaran Islam. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Sebelum ini, di zaman sahabat Nabi, kami dah terangkan kepada seluruh manusia. Tak ada orang kafir pun tak tahu tentang Islam ini. Semua disampaikan dengan terang dan nyata oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Siapa yang menyembunyikan kebenaran ini, kebenaran Islam ini, tuan-tuan, the truth, kebenaran agama ini, kita tahu agama ini agama benar, tapi kenapa kita tak berani nak sampaikan? Allah beritahu, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh para malaikat. Illal ladzina tabu, melainkan orang yang mana setelah mendengar keterangan ini dia bertaubat kepada Allah. Wa aslahu, dan dia cuba baiki diri dia, tuan-tuan. Baiki iman dia, baiki yakin dia pada Allah. Satu orang kiai daripada Indonesia, Kiai Uzairan, dia beritahu, sebelum kita dapat hidayat, kita nampak yang berkuasa dalam dunia ni makhluk-makhluk ciptaan Allah. Tapi bila kita dapat hidayat, baru kita yakin yang berkuasa hanyalah Allah. Ini kita islahkan iman kita. Perbaiki yakin kita pada Allah. Jangan sikit pun keyakinan kita berubah. Hari ini, tuan-tuan, kalau kita tidak usaha atas kalimah dalam hati kita, iman di hati kita ni, tuan-tuan, hakikat sebenarnya iman zaman sahabat Nabi dulu turun naik, ya. Tapi iman umat akhir zaman ni, Nabi beritahu apa? Sayati 'alan nasi zamanun
Nabi SAW beritahu, badiru bil a'mali sab'an, segera buat amal soleh sebelum datang 7 perkara. Badiru bil a'mali fitanan, sebelum datang fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan, berpagi-pagi sebagai seorang mukmin lagi, keluar daripada rumah pagi-pagi itu masih Islam lagi, beriman lagi. Wa yumsi kafiran, balik rumah waktu petang dah tukar agama, tuan-tuan. Mudahnya di akhir zaman tukar agama. Dan dia bangga pula, dia declare pula, saya dah menganut kembali kepada agama nenek moyang saya. Pula dah, tuan-tuan. Terkejut kita. Dia buat declaration. Sebenarnya, tuan-tuan mulia, kesan kalau kita tak buat usaha atas iman di hati kita ni, tuan-tuan, yang pertama, selagi tak usaha atas iman, syirik tak akan hilang daripada hati kita. Syirik dosa yang tak diampun oleh Allah. Sebab itu iman ni bukan fardu kifayah, usaha atas iman ni fardu ain. Sehingga syirik semua buang daripada hati kita. Saya yakin, tuan-tuan, orang yang tak yakin pada Allah, dia akan mencari selain daripada Allah untuk jaga diri dia, tuan-tuan. Betul ke tak betul? Nak jaga bisnes dia, nak jaga badan dia bagi lawa, sanggup dia pakai kadang 20 ekor jin kat badan dia. Kenapa, tuan-tuan? Nak bagi nampak cantik, nak bagi nampak seksi, nak bagi nampak itu, bagi suara sedap, bagi itu, bagi ini, tuan-tuan. Bila usaha atas iman, dia Islam. Tapi syaitan sedang kontrol dia kerana dia tidak berusaha atas iman. Dia tak yakin pada Allah, dia terpaksa mengambil makhluk selain daripada Allah untuk membantu memperkukuhkan kedudukan dia. Kalau dia tak yakin pada ini pun, kalau dia tak yakin pada syaitan iblis ni, tuan-tuan, dia tak yakin pada bomoh-bomoh, tuan-tuan, kadang-kala kalau tak buat usaha atas iman ni, kita sangat susah untuk menghindari syirik yang kecil. Ketika mana sahabat Nabi berbincang-bincang tentang Dajjal, serius sangat cerita tentang Dajjal, macam kita sekarang ni lah, tuan-tuan. Musim Covid ni semua orang risau, ini Dajjal ini WHO ini, kaki tangan Dajjal ini, kan? Macam-macam lah orang semua sekarang ni tengah risau. Ada yang nak balik kampung, ada yang nak duduk dalam hutan, nak selamatkan iman. Bagus, tuan-tuan. Tetapi, tuan-tuan mulia, Masya Allah, Nabi beritahu ada benda yang lebih berbahaya daripada Dajjal yang aku risau menimpa kamu. Ada benda lebih berat, lebih bahaya daripada Dajjal. Apa dia kata? Nabi, sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah. Nabi kata, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, iaitu riak, tuan-tuan. Senang ke nak lari pada riak ni, tuan-tuan? Cakap betul-betul. Nak ikhlas dalam beribadat, tuan-tuan, senang ke, tuan-tuan? Syekh Salih Al-Mughamisi, Imam Masjid Quba. Tadi saya tengok dia punya video dia. Dia kata, tuan-tuan, salah satu daripada lubang ataupun jalan untuk masukkan iman yang sebenar dalam hati kita, kita kena baca ayat Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, wahai Muhammad, apakah benda yang saksi yang terbesar, yang teragung dalam dunia ni, yang menyaksikan amalan kita ni? Kita hari ni semua ada saksi, tuan-tuan. Kita punya amalan hari ni, nanti di hari kiamat, paha belah kiri akan jadi saksi nombor 1 untuk cerita rekod kehidupan kita di hadapan Allah. Kaki belah kiri, tuan-tuan. Dan yang lain, anggota kita, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun, pada hari di mana tangan, kaki, lidah akan menjadi saksi, mengaku semua yang kita buat itu betul belaka, tuan-tuan. Semua akan mengaku salah. Di hari akhirat, tak ada yang orang boleh kata saya tak mengaku salah. Dekat mahkamah dunia, saya tak mengaku salah. Talk to my lawyer will explain to you. Dia tak reti nak cakap. Ya. Tapi dekat akhirat, tak ada orang tak mengaku salah. Kalau dia tak mengaku, badan dia, telinga dia, lidah dia, kulit dia mengaku depan Allah. Dan saksi yang besar juga yang akan menjadi saksi terhadap amalan kita ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tiap-tiap hari Isnin Khamis Nabi tengok ibadat kita, amalan kita. Allah sebut, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana nanti bila kami datangkan setiap umat ada saksi dia, saksi untuk seluruh umat, semua akan ada saksi, dan aku akan jadikan engkau sebagai saksi untuk seluruh umat daripada Nabi Adam sampai hari kiamat. Nabi Muhammad adalah saksi yang terbesar di kalangan manusia ni, tuan-tuan. Agak-agak saksi ni menipu ke tidak, tuan-tuan?
Nabi Muhammad akan berbohong ke depan Allah tentang kita. Nabi tahu segala benda yang kita buat, tuan-tuan. Bukan kerana Nabi tahu benda gaib, Allah khabarkan kepada Nabi, Allah tunjuk kepada Nabi amalan kita setiap minggu, tuan-tuan, 2 kali atau 1 hari dalam setiap minggu, Allah tunjuk kepada Nabi. Tetapi lebih besar daripada saksi Nabi, tuan-tuan, Allah tanya pada kita, qul, kata kalau Muhammad tanya pada umat kamu, ayyu syai'in akbaru syahadah, siapakah yang boleh mampu menjadi saksi yang terbesar dalam dunia ini terhadap diri kamu, yang tahu hati kamu, yang tahu ikhlas ke tidak? Nabi-Nabi tak tahu kita ikhlas ke tidak, tapi Allah yang tahu. Sebab itu dia jawab, qulillah, katakanlah Muhammad, saksi terbesar yang menyaksikan hati kamu waktu beribadat kepada Allah, ikhlas atau tidak, riak, wujud takabur ada atau tidak, tuan-tuan, yang jadi saksi adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, kalau kita tak usaha atas iman di hati kita, kalimah ni, tuan-tuan, kesan yang ketiga. Tadi yang pertama, paling susah nak lari pada syirik. Yang kedua, kalau syirik yang jali kita selamat, kita tak selamat daripada syirik khafi. Kalau kita selamat daripada syirik khafi, tuan-tuan, kalau kita tidak buat usaha atas iman, bila iman kita lemah, tuan-tuan, iman kita lemah, apa jadi? Ada 2 keadaan. Satu orang yang imannya lemah, tuan-tuan, yang pertama, iman yang lemah dia akan cari-cari jalan untuk tinggalkan perintah Allah. Contohnya waktu semayang sekarang, tuan-tuan, kita dalam kereta, jam, tuan-tuan. Orang yang beriman pada Allah, waktu dah nak habis, air wuduk tak ada, dia akan tayamum, dia akan semayang walaupun dalam kereta. Orang yang beriman, dia akan mencari jalan untuk melaksanakan perintah Allah walau dalam keadaan yang sangat darurat. Tapi orang yang lemah iman, dia akan mencari alasan, sekecil-kecil alasan yang tak diterima akal, untuk dia melepaskan diri dia daripada perintah Allah Ta'ala. Kadang kita tanya, abang tak solat bang? Tak, maaf Ustaz, seluar saya kotor. Tadi saya tertengok satu TikTok, tuan-tuan, minta maaf, dalam jam lama sangat. Perempuan Kedah, orang Kedah, perempuan tu. Dia solek-solek muka dia, tuan-tuan, nak kahwin. Tunggu calon suami dia, Masya Allah. Kak dia tanya, hang tak semayang ke? Saya tak boleh semayang, kak. Make up saya ni RM400. Masya Allah. Orang lelaki, dia cari alasan tak nak semayang dengan cara kata seluar dia kotor. Orang perempuan, dia tak nak semayang, dia kata make up dia ni, kalau dia wuduk, habislah make up dia. Kan? Kesan daripada iman yang lemah. Yang kedua, tuan-tuan, peringkat global. Kalau iman orang Islam di peringkat global ni lemah, tuan-tuan, ulama kata, ketika mana orang Islam diuji macam sekarang ni, zaman Covid ni, tuan-tuan, kalau kita fikir balik-balik, tuan-tuan, orang Islam ni, kita ada tempat yang terbaik untuk memohon doa kepada Allah. Kaabah ni, tuan-tuan, dijamin oleh Nabi yang tak pernah berbohong. Nabi beritahu di sekeliling Kaabah ni banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan tahu. Ada di kalangan tuan-tuan ni pun mutawif pun. Cerita kat orang ini tempat mustajab doa, Hajarul Aswad. Semua orang berebut nak pergi doa kat situ. Bertumbuk-tumbuk kita. Kan? Orang perempuan pun pergi. Multazam, tempat bergantungnya semua orang Islam bergayut dekat situ. Hijir Ismail, Makam Ibrahim, Mizab, kita ada Rukunul Yamani, bahkan seluruh kawasan dalam Masjidil Haram semuanya mustajab doa. Tetapi ketika mana umat Islam tidak usaha atas hakikat kalimah la ilaha illallah ni, tuan-tuan, iman mereka lemah. Waktu diuji macam musim Covid sekarang ni, umat Islam tinggalkan Baitullah, tinggalkan Masjidil Nabawi, dan mereka minta tolong pada orang bukan Islam untuk selesaikan masalah mereka. Kenapa ini berlaku? Zaman sahabat Nabi tak pernah berlaku musibah melainkan masjidlah tempat penyelesaian mereka. Solat hajatlah tempat mereka. Solat istisqa, mereka akan minta hujan pada Allah. Kalau kita ni pula hujan dah terlebih, kena minta Allah perlahankan hujan pula. Kan? Allahu Akbar. Daripada Pahang tadi pukul 3 saya tolak, tuan-tuan. Saya minta maaf banyak pada orang sini. Pukul 3 dah tolaknya awal lah tu. Kalau saya ni selalu daripada Pahang, biasa pukul 4 petang bertolak, sempat lagi. Tapi kadang-kadang kawan-kawan cakap, Ustaz, lain kali jangan buat lagi lah. Kalau boleh, jangan bertolak pukul 4. Terburu-buru sangat.
Tapi pukul 3 tenang dah patutnya. Tapi memang jam daripada sana lagi.